Nur Iman. Kuliah ansat kita hari ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Dengan kitab kita hari ini, kita tukar ke Qalbun Salim. Bagi memberkati majlis, saya memohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah, dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga para anbiya, para solehin, kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati soh pentadbiran Gubernur Iman dan seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Baik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama pada petang ini dalam pengajian kita, iaitu kitab Qalbun Salim, muka surat 139, nota kaki 158. Sebab buku Alam Barzah saya rasa tinggal kat masjid tadi saya mengajar. Tak apalah, mudah-mudahan kita ada diberikan kesempatan untuk terus belajar dan terus belajar, insya-Allah. Walaupun tertinggal kitab Alam Barzah, kita tak boleh melupakan Alam Barzah kerana alam itu akan kita lalui. Tapi hari ini kita sambung sikit kitab kita Qalbun Salim, iaitu satu kitab berkaitan dengan apa kita kata tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Qalbun Salim. Apakah yang dikatakan oleh pengarang muka surat 158. Okey, untuk makluman moderator Bonda Norini, insya-Allah saya akan ambil masa sedikit ujung kelas nanti untuk cerita pasal korban. Ibadah korban yang saya akan handle lah untuk jemaah yang mendengar nanti, insya-Allah. Untuk ibadah korban yang telah dibuka bahagiannya, untuk sama-sama kita masuk, insya-Allah. Baik. Disebutkan pada Ustaz cakap muka surat 158 tu muka surat buku Ustaz kan? Tak, 139. Okey. Nombor 158. Okey, baik. Alhamdulillah, minta maaf. Baik. Disebutkan ketika membicarakan tentang sifat-sifat tercela, Imam Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah memulakannya dahulu dengan menyebutkan keraguan di dalam agama. Keraguan di dalam agama. Awal pertama, kata Imam Al-Haddad,
awal pertama yang wajib diperhatikan oleh setiap manusia. Tengok tak perkataan awal pertama yang wajib diperhatikan oleh setiap manusia. Ialah, apa maksud dia? Ialah menyucikan hati daripada perasaan syak dan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syak ni apa tuan-tuan? Ada sesuatu benda yang tak kena. Kita mengakui bahawasanya Allah itu adalah yang selayaknya disembah. Ataupun kita ada ragu-ragu dengan sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan. Tuan-tuan, ni kita, yang tu pertama kali kita boleh cek. Atau bahasa mudah, kalau kita sebut kenapa ataupun kalau. Kenapa kalau? Kalau kenapa? Contoh, bila berlaku satu benda, penceraian. Kalau. Contoh. Okay, lagi satu. Ini antara perkara-perkara yang biasa menjadi perkara yang tak baik bagi kita. Contoh, kita dah kahwin, tiba-tiba kita dah duduk satu rumah dengan isteri kita, dan kita ada nampak satu wanita yang kita akan nampak better from your wife. Dan kita akan sebut, kalau aku kahwin dengan dia, mesti aku bahagia. Faham tak maksud saya? Okey. Faham saya. Okey. Macam kita perempuan pun sama. Bila kita dah kahwin dengan someone, kita akan kata lah, kenapa lah aku kahwin dengan dia? Patut. Maknanya, kita ada satu keraguan. Maknanya hati kita tu belum cekal memahami konsep qada dan qadar. Faham? Hak ni paling bahaya ni. Maknanya ada jenis manusia nikmat dia menyangka yang baik. Bila bukan nikmat ataupun satu benda yang menjadi kesusahan bagi dirinya, dia akan menyangka Allah itu tidak adil. Dia ada satu sifat yang manusia ni, bila ada dapat apa yang dia nak, dia akan kata Allah is the best. Kita mesti ingat Allah bagi. Bila kena kat dia satu ujian, why Allah to do to me? Do to me. Why Allah? Maknanya kat sini, ada manusia, dia hanya merasakan yakin saat diberikan nikmat. Saat ditimpa ujian, dia hilang keyakinan daripada Allah. Ini paling bahaya sekali manusia sebegini. Tapi kalau kita ada, maknanya kita kena buang hati kita tu masih belum bersih. Hati kita masih belum kotor. Hati kita ni masih belum bersih daripada kekotoran. Saya sendiri bila kita sebut pasal benda ni tuan-tuan, saya pun rasa macam kadang-kala kita sendiri pun ada sifat ni. Tuan-tuan. Kadang-kala kita dengan hidup kita sekarang pun kita rasa macam tak puas hati. Ini masalah kita mempunyai sakit hati. Ataupun kita ada problem dengan hati kita. Dan rahmati Allah. Rasulnya dan akhirat. Dan kata Imam Al-Haddad, itulah penyakit hati yang terbesar sekali yang akan menyebabkan kebinasaan manusia di hari akhirat kelak. Sifat ragu-ragu dan syak wasangka tak baik kepada Tuhan, Rasul dan hari akhirat mendatangkan kebinasaan yang berat kepada manusia kelak. Dan sebab syak dan keraguan itu mengandungi bahaya yang berat. Sedangkan ada sifat-sifat demikian menyebabkan ada kandungan yang amat berat.
Terutama sekali ketika menghadapi sakratul maut, siapa yang ada sifat syak dan keraguan terhadap Allah, maka dia akan mati. Yang boleh mengheretnya saat sakratul maut dalam kesudahan su'ul khatimah. Cuba tengok hati kita. Cek dulu list kita. Pernah tak kita rasa tak senang dengan kehidupan kita? Kenapa Allah bagi? Kenapa Allah jadikan? Kenapa? Dalam konsep yang mudah bagi kita faham, why? Kan kita nak jelaskan supaya kenapa benda ni ada dalam pemikiran kita. Semuanya berkaitan dengan hati. Sebab tu ketika mana saya jadi facilitator untuk perkahwinan dalam bab munakahat, orang ramai tanya saya, Ustaz, salah ke kami bercerai? Bukankah itu satu kejadian yang telah Allah jadikan? Kan penceraian itu satu yang dibenarkan dalam agama. Okey. Dia tanya saya begitu. Contoh, sedangkan yang bertanya tu belum kahwin lagi. Tapi dia tanya. Sebab apa? Dia kata apa? Dalam kehidupan sekarang ni, kita tengok kes penceraian tinggi. Kes penceraian jadi tinggi. Jadi sebab apa, Ustaz? Adakah kita ni salah ketika mana bercerai? Adakah kita salah menolak jodoh tersebut? Okey, baik. Bila Allah mengadakan sesuatu, ia adalah sesuatu perkara yang perlu ditolak bandingkan supaya ada isu yang kita boleh kaitkan. Contohnya, saya sering sebut pada facilitator ataupun mereka-mereka yang berada sebagai audiens. Saya selalu kata, tak semestinya perkahwinan pertama yang gagal menunjukkan kita ini buruk. Kadang-kadang Allah menetapkan sesuatu bukan untuk kita gagal, tetapi Allah suruh kita jadikan yang lain terbaik daripada yang telah kita temui. Ada orang berjaya kali pertama dalam hubungan, tetapi ada orang yang gagal kali pertama dalam hubungan. Tetapi ada orang yang berjaya pada hubungan yang kedua. Bermakna sebab apa? Ada benda yang kita tahu, kita nak, tetapi tak baik bagi kita. Tapi ada benda yang kita tak nak sangat-sangat, tetapi Allah sebut dalam Al-Baqarah, mungkin ia baik bagi kita. Makna di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifat keraguan itu kena elak. Setiap apa yang terjadi, syak kita, ataupun perkara-perkara yang berbangkit, yang mendatangkan kemuskilan kita terhadap zat dan sifatullah dalam mengaturkan kehidupan kita, maka hendaklah kita buat. Sebab kita orang yang mengaji agama. Sebab tu bila kita mengajar sifat tauhid, kena faham. Tauhid ini supaya kita kenal Tuhan. Kehendak Allah, kita tak boleh nafikan. Dan kita baca Yasin setiap kami malam Jumaat, yang mana perkataan kun fayakun. Bila Allah berkehendak akan jadi. Sebab tu kita jangan sekali-sekali merasakan sesuatu itu akan kekal. Sebab dunia ni sifatnya sementara. Dan setiap apa yang Allah beri, janganlah kamu jadikan dengan penuh kesombongan, dengan penuh ujub dan takabur. Baru ni ada satu orang hamba jumpa saya. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, gajinya 79,000 sebulan. 79,000 sebulan. Setiap hari dia ada kursi urut. Kursi urut tahu tak? Tak tahulah, rasa kekandang Amira dia ada pakai kursi urut ni. Dia letak baring kat belakang. Hak lagu tu. 79,000 gaji dia. Setiap hari dia baring, dia urut badan. Dengan kursi urut tu lah. Ditakdirkan oleh Allah, tulang dia pecah belakang. Sebab hari-hari dia mengurut dengan kursi urut tu yang dia beli. Jenama apa tak pasti. Sekejap saja Allah nak tarik. Maknanya kehidupan kita ni di dalam circle ataupun dalam kehidupan kita ni
semuanya telah tertulis. Makna besok terjadi apa tak pasti. Hari ni malam jadi apa tak pasti. Minggu depan apa jadi tak pasti. Makna kehidupan kita ni sudah ada jalannya. Cuma kita melaluinya dalam keadaan kita tidak tahu. Sama ada baik berlaku, buruk berlaku, sekian berlaku, semuanya telah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Sebagai kita yang menjadi hamba pada Allah, hendaklah kita bersangka baik setiap apa yang terjadi, kerana ikrar kita pada rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar. Kalau kamu menolak qada dan qadar, seperti mana kata pengarang, boleh membawa kamu kepada kematian yang buruk, su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Yang bertanya tadi muka surat 140. Kitab Qalbun Salim bukan alam barzah. Sebab alam barzah saya tak jumpa jalan. Dan rahmati Allah. Baik. Okey, kita teruskan lagi. Syak dan keraguan serupa itu kerana membelit sesetengah manusia. Maka barang siapa yang merasakan ada sesuatu serupa itu di hatinya, maknanya ada sesuatu demikian yang berada dalam hatinya, ragu-ragu apa yang Allah beri, syak wasangka tak baik setiap benda yang telah terjadi, maka janganlah hendak dia mendiamkan diri serta memendamkan perasaan itu di hati sepanjang masa. Apabila mati kelak, jadilah dia sebagai orang yang dalam keadaan syak. Maknanya, di sini kita jelas bahawasanya timbul perasaan-perasaan itu adalah kerana ada masalah hati. Kerosakan yang perlu dibaiki. Makna kalau kamu kereta BMW, macam kereta saya BMW, Alhamdulillah. Ada satu baru beli. Tapi bukan BMW kereta mewah. Bas mini wilayah. BMW. Bas mini wilayah. Dan rahmati Allah. Kita pergi beli kereta BMW. Tuan-tuan. Dan rahmati Allah. Saya ni mana ada duit nak beli BMW. Tapi kalau Allah kata jadi juga. Tak. Memang teringin pakai BMW. Tapi duit tak ada. Baiklah. Tuan-tuan. Makna apa? Bila kita BMW kita rosak, kita akan hantar dekat bengkel kereta. Pergi jumpa bengkel kereta. Kita pun cakap, Assalamualaikum. Salah ya Ustaz. Kenapa dia ni? Ni kereta BMW saya rosak. Apa yang rosak? Tak tahulah. Macam ragam pun ada. Pergi bengkel. Bengkel pun naik atas. Pergi cek bawah. Cek bawah. Oh, dia kata leaking minyak hitam. Kena tukar gasket. Tukar. Pergi jumpa pemain kereta. Lepas tu, kalau rosak bumbung bocor. Tengah-tengah makan, tiba-tiba bumbung bocor. Nak buat macam mana? Pergi jumpa tukang buat rumah. Supaya boleh tukar atap ataupun tampal. Okey, baik. Makna kalau ada masalah hati, ada masalah syak wasangka, pergi jumpa pemain kereta, tak jadi. Pergi jumpa tukar rumah, tak jadi. Kena jumpa ulama. Sebab masalah hati ni, masalah rohani ni, kerja-kerja orang agama. Nak bagi bersih hati kita. Tanya macam mana, Ustaz, saya ni lagu ni. Kalau tak boleh jumpa Ustaz, jumpa Ustazah. Atau Ustazah, hati saya ni lagu ni Ustaz. Ustazah, kenapa? Saya ni rasa kan, Tuhan ni macam tak adil dengan saya. Saya rasa, jangan pendam lama-lama. Kalau pendam lama-lama, lagi dipendam, nanti syaitan datang mengusik, lalu dia tipu daya kita. Lagi merasukkan marah dengan Allah, ada kalanya sampai kita boleh keluar daripada Islam. Sebab apa? Terlalu pendam. Dan apa yang wajib dibuat ialah berusaha untuk menghapuskan syak itu dan keraguan itu dari hati dan menolak segala tentangnya sekadar yang mampu. Cepat-cepat padam. Kata ulama sufi, kamu datang saja syak wasangka pada Allah sudah satu dosa. Kamu datang saja keraguan tentang sesuatu yang Allah telah sediakan,
telah jadikan itu juga satu dosa. Maka kata ulama sufi, ni antara kata pesan guru kami, kamu tiba-tiba bersangka buruk dengan Allah. Tiba-tiba terlintas satu lintasan. Kita kata satu lintasan yang seolah-olah mendesak kita memikirkan sesuatu yang buruk pada Allah, maka segeralah kamu istighfar. Supaya kita ingat semula siapa cipta kita, siapa bagi rezeki pada kita. Jangan tak kena dengan kamu akan membantah, memberontak ataupun tak kena. Tapi pastikan kamu kena hilang syak tu. Tuan-tuan. Sebab tu, ini adalah satu sifat yang sukar untuk dididik. Tetapi kita mesti didik. Kalau kita tak didik, susah hati kita nanti. Tuan-tuan. Kadang bersangka-sangka, lama-lama kita bukan bersangka, mengiyakan apa yang disangka. Oh, rupanya Allah begini, rupanya Allah begini. Dah. Kita bersangka-sangka tentang kekuasaan Allah pun jadi teruk juga, tuan-tuan. Sedangkan kita sebagai orang Islam, kena menyangka kebesaran Allah, kena sentiasa bersangka bahawasanya kebesaran Allah ni meliputi segala-galanya. Sebab tu siapa yang beramal kepadaku dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, akan aku jadikan dunia ni kecil bagi dia. Tetapi kalau dia menggunakan dunia untuk melupakan aku, maknanya aku akan jadikan dunia ni besar bagi dia. Siang malam fikir dunia. Siang malam fikir dunia. Sebab tu siapa nak rasa dunia ni kecil saja, tak ada makna-makna, ibadahlah sungguh-sungguh pada Allah. Kita tak akan rasa apa-apa. Inilah orang yang tasawuf. Inilah namanya qalbun salim, hati sejahtera. Bila hati itu dah betul-betul ingat Tuhan, menggambarkan perasaan cinta dan merasakan kebesaran Allah adalah utama, maka dunia ni kecil. Tapi kalau kita masih rasa dunia ni besar, maknanya kita belum betul-betul membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buang cepat-cepat. Kita kena buang syak wasangka. Kita kena buang benda-benda yang kotor. Kita kena jauhkan sifat-sifat ni supaya kita tak mati dalam su'ul khatimah. Bila makna sesuatu tu tiba-tiba kita rasa, kenapa ke aku? Aku ni kan jaga aurat, aku ni solat, aku ni ngaji. Kenapa aku? Kadang kita marah pada Tuhan. Tarik nafas panjang-panjang, pejam mata, hembus. Ya Allah, terima kasih. Inilah kehidupan yang telah kau tentukan. Makna kenapa Allah bagi sedemikian? Untuk mengangkat darjat kita sebagai manusia. Nampak tak jelas tak bahawa di situ ada benda yang kita nak, tapi kita bersangka baik setelah benda tu rasa macam tak kena. Mungkin ada sesuatu yang Allah rahsiakan. Ia mungkin menjadi sesuatu kebaikan kita. Dan kita akan kata, rupanya inilah Allah suruh jadi. Maknanya selama ni, apa yang Allah tentukan ini hasilnya. Tetapi kita kata, kalau aku tahulah benda macam ni yang akan jadi, ternyata aku nak benda ni timpa pada aku. Tapi dengan syarat Allah nak tengok, jaya tak jaya hamba aku ni. Bagi aku ditimpa sikit, lepas aku nak tengok jaya tak jaya dia. Kalau tak jaya, susah. Tapi aku nak tengok jaya tak jaya dia. Kalau jaya, ada sesuatu yang hebat padanya yang sedang menunggu. Wallahu a'lam. Nampak tuan-tuan? Cara yang paling mujarab untuk menghapuskan syak dan keraguan serupa itu ialah sentiasa mendampingi para ulama, kan? Mendampingi para ulama. Ini yang kita kata, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita ni jadi orang yang jelas dan juga faham. Maksud apa, tuan-tuan? Di sini antara untuk hapuskan benda tu, tuan-tuan, dekat dengan para ulama. Ulama tu siapa? Orang yang ingatkan kita tentang kebesaran Tuhan. Orang yang mengajarkan agama. Itulah ulama, tuan-tuan. Ulama ni siapa? Orang-orang yang mendapatkan ilmu dan keilmuan yang telah anugerahkan oleh Allah kepada mereka. Sebab itu sifat rohani ni, dia ada dua dalam tubuh kita. Ada jasmani, ada juga rohani.
Rohani yang terjaga bila adanya guru yang membimbing. Kamu tak boleh menjaga rohani kamu sendiri tanpa ada guru yang membimbing. Kalau ada guru yang membimbing, rohani kamu akan terjaga. Kalau rohani kamu sakit, susah untuk pulih. Tak lain tak bukan kamu duduk dengan para guru ataupun para ulama. Sebab tu hari ini Gemenur Iman mengadakan banyak kuliah-kuliah dan juga majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Bimbing rohani kita. Pernah tak kita sekali tu, kita 2-3 hari, kita tak dapat join majlis ilmu. Kita tak dapat duduk dalam majlis ilmu. Seolah-olah kita sedang berasa dalam keadaan sangat sakit. Seolah tinggalkan saja, kita rasa macam ada sesuatu tak kena. Bermakna di situ bahayanya kalau kita meninggalkan majlis ilmu. Sebab tu bila mana orang leka dengan dunia, maka duduklah dalam majlis ilmu, mendengar kalam-kalam murabbi, mendengar kalam-kalam guru. Kerana apa? Kalam-kalam guru ini dapat memberikan rohani kita yang sakit. Ada kalanya kita alpuh dengan kebesaran Tuhan, sebab daripada kalam-kalam murabbi, menyebabkan hati kita jadi terubat. Hati yang terluka jadi terubat. Maknanya inilah antara peranan-peranan para alim ulama untuk membersihkan rohani para anak-anak murid mereka, untuk membersihkan rohani agar mereka mentauhidkan Allah dalam kehidupan, lebih-lebih lagi di akhir zaman. Ketika mana kami duduk dengan guru kami, Syekh Dr. Ahmad Fakhur Razi, kata apa? Di antara masalah utama manusia di akhir zaman ini adalah masalah rohani. Rohani mereka tak terjaga. Dan kehidupan mereka sukar untuk sandarkan kepada Allah. Melainkan mereka hanya sekadar sandarkan dengan apa mereka usahakan. Sandarkan dengan pengharapan manusia. Melihat manusia give everything, not Allah dalam kehidupan mereka. Sebab tu kata guru kami, Syekh Dr. Ahmad Fakhur Razi, kata apa? Akhir zaman, carilah guru yang dapat bimbing rohani kamu. Carilah guru yang dapat betulkan rohani kamu, matlamat kamu, supaya di akhir-akhir kehidupan kamu di akhir zaman ini, rohani kamu terjaga, tidak terusik dengan perkara hubbun dunia, agar kamu bersih daripadanya. Sebab tu damping ulama. Duduk dengan ulama. Rapat-rapatkan diri kita dengan ulama. Duduk dengan ustaz-ustaz. Hak tu orang kata, kalau kita nak mencari calon suami, carilah calon suami yang soleh. Maksud apa? Bukanlah soleh tu bermaksud dia kena jadi ulama. Bukanlah soleh tu maknanya dia kena jadi ustaz. Tapi dia faham agama yang boleh bimbing rohani kita jadi bersih. Sebab tu kalau ibu-ibu ada anak-anak yang belum berkahwin, carilah orang-orang yang boleh membimbing. Bukan hanya sekadar shake hand. Aku terima nikahnya si Fulan bin si Fulanah, Fulanah bin si Fulan, dengan mas kahwinnya pum-pam, sah, gi, habis kahwin, gi, pindah rumah, beranak, lepas beranak, wek, habis selesai. Tidak, nak membimbing rohani tu. Anak-anak kita biar terjaga dengan agama. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita nak pegang benda ni tuan-tuan. Duduk dengan ulama. Tapi kalau anak-anak kita tak jumpa jodoh, carilah sampai jumpa jodoh yang terbaik. Bukan tengok pada harta saja. Bukan tengok pada kehanseman. Kalau tak jumpa juga, carilah namanya Zukri. Dia boleh bimbing anak-anak kita jadi anak yang lebih baik. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Dan disebutkan juga, sambil bertanya sesuatu tentang Allah melalui ilmu tauhid. Maknanya apa di sini tuan-tuan? Ilmu tauhid. Sebab tu saya kata, yang mulia, nama siapa tu? Kekal siapa? Datuk Abbas. Datuk Abbas. Dia ajak pada kita tentang tauhid. Masya Allah. Itu adalah kitab ataupun satu subjek yang boleh kita duduk, yang kena kita duduk. Nak betulkan rohani kita, mesti duduk dalam kuliah tu. Kalau boleh kuliah tu jangan tinggal. Ini saya sebut ni. Kalau kuliah tu jangan tinggal. Berapa kali sebulan? Seminggu sekali, Ustaz. Seminggu sekali, nak 4 kali lah. Ya. 4 kali. 4 kali tu jangan tinggal. Sebab tauhid ni bukan senang. Tauhid ni, sekali kita tak nak ulang, dia payah. Tuan-tuan. Sebab tu tanya. Sebab tu orang yang betul rohani ni, tak lain tak bukan, adalah mereka yang betulkan tauhid mereka. Beberapa segala sesuatu mengenai agama Islam
bertanya kepada ahli yakin, ya, dan hakikat, bertanya kepada orang yang zuhud dalam urusan dunia dan sebagainya. Jika tidak boleh menemui salah seorang daripada mereka yang disebutkan tadi, maka hendaklah membaca buku-buku yang mereka susun dan tulis mengenai ilmu hakul yakin, tauhid dan ilmu yakin. Sebab tu ilmu yakin ada dalam kitab hikam. Bagus kalau kita belajar. Bagus kalau kita belajar. Aku tidak maksudkan, kata Imam Al-Haddad, syak dan keraguan itu seperti apa yang terlintas di hati seseorang daripada perasaan was-was dan lintasan hati dalam perkara-perkara yang menyentuh keimanan yang dia sendiri tahu perkara itu tidak betul. Akan tetapi hatinya tetap menentangnya, sedangkan jiwanya menolak keputusan hati itu dan tidak mahu menerimanya. Itulah yang dikatakan was-was, bukan syak dan keraguan. Untuk menentang perasaan ini, memadahilah dengan membencinya dan tidak mengendahkannya, malah hendaklah selalu memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Datang saja syahwat sangka, datang saja keburukan, datang saja pikiran-pikiran yang melayang. Makna cepat-cepat kita istighfar. A'udzubillah. Bukan kita baca tasyahud, iaitu a'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, kenapa aku bersangka buruk padamu, ya Allah. Hilangkan sangkaan itu melalui yang disebutkan tadi dengan membaca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam. Dan yang kalau kita buka 140, buka yang paling atas. Kamu hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hati kamu daripada semua sifat tercela ini supaya mendapat kemenangan di dunia dan akhirat, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih. Daripada Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi. Hadis ini memberi kefahaman bahawa kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati daripada apa sahaja yang dibenci. Maksudnya apa? Membersihkan hati daripada apa sahaja yang dibenci oleh Allah Subhanahu taala dan menghiasinya dengan apa sahaja yang disukainya. Ini yang at-tahuru syatrul iman. Oleh itu, menyucikan hati itu takhali adalah sebahagian daripada iman. Seperti mana menghiasinya juga tahali adalah sebahagian daripada iman. Kesepaduan antara keduanya, iaitu menyuci dan menghiasi, itulah yang disebutkan iman yang sempurna. Buang yang buruk, sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami istri, buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Maknanya, dalam kehidupan kita, senantiasa kena ada sifat membuang dan memasukkan. Memasukkan benda yang baik. Membuang sifat-sifat yang tak baik. Dulu kita kahwin, kita begini. Kita tak kahwin begini. Bila kita dah kahwin, kita begini. Sebab kita tak boleh membawa perkara yang buruk masuk dalam rumah tangga kita. Perlu ada perubahan. Ini sifat orang beriman. Menyucikan. Kalau kita masuk nasi, keluarnya najis. Kalau akhlak yang buruk, kita keluarkan masuk akhlak yang baik. Ini namanya at-tuhuru syatrul iman. Iaitu bersihkan sampai iman kita sempurna. Okay, baik.
Buka muka surat 141 balik. Beliau ialah Ka'ab bin Hashim al-Ash'ari, meriwayatkan 27 buah hadis mengikuti peperangan bersama Rasulullah meninggal pada kekhalifahan Sayyidina Umar, seorang yang suka beri nasihat. Syuraih bin Ubaid berkata, sesungguhnya Abu Malik al-Ash'ari ketika menjelang kewafatannya dia berkata, ya ma'syar al-Ash'ari, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba in sami'tu Rasulullah SAW yaqulu khulwatud dunya murratul akhirah wa murratud dunya hulwatul akhirah. Wahai sekalian orang al-Ash'ari, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nampak? Dia kata apa? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemanisan dunia adalah kepahitan akhirat. Dan kepahitan dunia adalah kemanisan akhirat. Maknanya, susah dunia, manis akhirat. Senangnya dunia, mungkin akhirat menjadi pahit. Maknanya apa? Dalam mencapai ketaatan, dalam mencapai sifat kerohanian yang sempurna, pahit mesti dilalui. Kerana manisnya datang kemudian. Tidak ada sesuatu yang kita melaluinya tanpa kepahitan, kesusahan, sebelum kita mendapatkan satu kesenangan dan juga kemanisan. Begitu juga dalam kehidupan kita, pasti diuji, tetapi pahitnya pasti kita telan, tetapi manisnya di kemudian hari. Umpama memakan peria katak. Peria katak ni bukanlah satu makanan yang orang suka. Pahit asalnya ditelan, tetapi elok untuk tubuh badan kerana mengurangkan kolesterol dan juga mengurangkan tekanan darah tinggi. Pahit mendatangkan manfaat. Air batu campur, air cikam, sedap ditekak, tapi manisnya tinggi, mendatangkan kencing manis. Maka ada yang kadang-kadangnya benda tu pahit kena telan kerana manisnya di kemudian hari. Dan disebutkan juga pada nota kaki 160. Kita nak habis dah ni. Beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Mawazi al-Baghdadi, dilahirkan di Baghdad pada Rabiul Awal tahun 164. Abu Zuhra mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Gurunya Imam Syafi'i berkata Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam 8 perkara. Imam dalam hadis, imam dalam fiqh, imam dalam bahasa, imam dalam Quran, imam dalam kefakiran, imam dalam kezuhudan, imam dalam wara' dan imam dalam sunnah. Meninggal pada hari Jumaat bertepatan 12 Rabiul Awal kelahiran baginda Nabi SAW 241 Hijrah ketika berumur 77 tahun. Masya Allah. Ni Imam Ahmad. Ni lagi satu buat Gema Nur Iman lah. Saya sajakan lagi satu. Kalau ada ke ruang-ruang kosong yang boleh bawa ustaz lain mengajar, minta satu kitab mengenali 4 mazhab. Mengenali tokoh 4 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, lepas tu Imam Hanafi, Imam Maliki. Kenali 4 mazhab itu. Maknanya tokoh mazhab tu. Tak sambil-sambil besok orang tanya kita, siapa Imam Maliki? Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa Imam Syafi'i? Siapa Imam Hanafi? Ada biografi 4 tokoh mazhab. Apa perbezaan mereka? Kalau ada ruang-ruang yang boleh masuk, cari ustaz-ustaz. Bawa tokoh, mengenali 4 tokoh mazhab tu. Mesti seronok belajar dia. Sebab saya dah mengaji dah. Tentang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali. Memang seronok. Kalau belajar, rupanya mereka ni sebab mereka adalah yang mengasaskan mazhab. Bila mengasaskan mazhab, siapa mereka? Kenapa mereka boleh mengasaskan benda ni? Boleh meletakkan satu hukum. Kenapa? Mazhab Hanafi gini, Maliki gini, Hanbali gini, Syafi'i gini. Kita mazhab Imam Syafi'i. Allahu a'lam. Dan yang terakhir, Imam Al-Haddad mengatakan semua sifat yang tercelok, yang menyaluk di hati itu adalah sebenarnya penyakit-penyakit yang berbahaya, yang mungkin menarik kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Seorang mukmin tidak harus mengabai untuk mengubati hatinya yang sakit. Antara itu, tidak boleh tidak. Dia mesti berusaha menjaga hati supaya sihat dan selamat dari penyakit-penyakitnya. Sebab itu,
sebab tidak akan selamat di akhirat kelak, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Wallahu a'lam. Maka kalau hati sakit kena belajar. Belajarnya kitab tasawuf, kitab tauhid. Nak bersih hati kita. Dulu hati kita kotor, berkeladak. Tak cucinya bukan dengan klorok, tetapi dengan ilmu-ilmu, dan berdampinglah, duduklah dengan para guru. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat dulu. Muka surat 144, tanda di situ. InsyaAllah. Okay, baik. Kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang bertanya tentang korban. Baru saja Ustaz, Ya. sebelum kita pergi ke korban ni, boleh tak kita nak baca Fatihah untuk salah seorang bapa jemaah dulu ke nak buat kemudian? Nak baca lepas, Fatihah sedekah. kenapa? Baru meninggal ke apa? Baru meninggal, baru lepas Jumaat tu baru dapat makluman. Sebab apa meninggal? Tua, sakit tua. Bapak jemaah kita yang setia dengan Gemenu Iman. Boleh ke dulu kita baca dulu ke? Baca, kita sedekahkan umul kitab. Saya sebut makluman dulu kan. Saya sebutkan dulu. Jadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, salam takziah untuk keluarga Haslina Umar. Bapa ayahanda dia lah telah pun kembali ke rahmatullah selepas Jumaat tadi, Umar bin Haji Abdul Rahman, dan nama-nama ni kita memang disebut ada dalam senarai Gemik Gemenur Iman. Jadi kita untuk arwah Omar, Tuan Haji Omar bin Abdul Rahman yang telah pulang ke rahmatullah. Jadi kita sama-samalah baca umul kitab, kita sedekahkan kepada roh arwah, mudah-mudahan Allah cuci rahmat ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi belum dikebumikan lagi lah, sebab pagi esok baru nak ke bumi. Baru saja tadi pukul 3.40 baru dapat pengesahan doktor, jadi dalam proses. Jadi Puan Haslina ni ialah antara sahabat kami dari surau Nurul Ikhlas dan juga setia dengan Gemenur Iman. Jadi kita tekahkanlah, minta Ustaz mulakan dengan bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Boleh teruskan dengan program yang bersama Ustaz untuk korban, insyaAllah. Okay, baik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah terima kebaikannya, dan pada hari Jumaat yang berbahagia ini kita doakan mudah-mudahan dicuci rahmat ke atasnya dan menjadi syurga baginya di alam kubur kelak, dan masuknya ke dalam kubur dalam penuh kesenangan, kegembiraan seperti mana kejayaan orang-orang mukmin, insya-Allah. Baik. Ibn rahmati Allah SWT. Mungkin semua sudah sedia maklum program korban yang kita adakan di bawah Gemenur Iman kali kedua. Kali pertama tahun lepas pun alhamdulillah kita dapat memberi 1 ekor lembu dan 2 ekor kambing. Tu pun kita buat last minute tu. Agak lewatlah sedikit. Dan hari ini kita buat awal. Penghujung Syawal kita dah buka bahagian. Sebahagian RM850 untuk 1 bahagian untuk seekor lembu. Seekor lembu 7 bahagian, 1 bahagian 850 dan juga seekor kambing 1,300 termasuk kos pengurusan. Segala lebihan daripada sumbangan ataupun kos kita akan masukkan di dalam tabung Gemenur Iman untuk aktiviti pengimanan lebihan daripada kos korban itulah. Okey, baik. Kos korban itu tidak termasuk kos saya. Saya tak ada terima apa-apa kos. Dan setiap urusan itu saya lakukan secara percuma. Jelas. Ini dalam bab muamalat, kita kena akad lafaz. Beritahu jelas. Tidak ada. Semuanya melibatkan beli lembu, hantar lembu. Dan kos sembelihan, kos melapas semua tak termasuk. Tapi saya
berbincang dengan pihak surau yang saya akan hantar tu, mereka akan tanggung kos tu. Bayangkan 850 kita cuma dapat harga lembu dan kos perhantaran. Lebihan itu mungkin dapat kekurang ke macam mana, tengok jumlah lembu yang kita beli. Kalau dapat kurang, mungkin lebihan daripada penyertaan tu kita akan masukkan kepada tabung Gubernur Iman untuk aktiviti pengimarahan. Okey. Berkaitan dengan daging sebahagian. Dalam kitab fiqh kita ada 3. 1/3 bagi 7 peserta. 1/3 bagi qari'ah, 1/3 bagi fakir miskin. Contoh. Ni antara kaedah pengiraan. Maknanya, bila daging tu, contoh berapakah jumlah 1 peserta yang kita dapat, kita tak boleh tetapkan. Cuma antara mudah bagi senang kira, kalau harga lembu yang kita beli sekitar 5,600 ataupun 5,500, kita akan dapat berat majoriti. Kita kata cara mudahlah untuk kita ambil mungkin dalam 65 kilo, 65 kilo atau ke 70 kilo. Okey. Tetapi berat yang sepatutnya kita dapat dalam 1 ekor lembu selepas sembelih, antara kaedah yang digunakan, timbang hatinya, jantungnya ataupun limpa. Biasa kaedah saya guna limpa. Contoh limpa tu, bila kita dah sembelih, kita buang dia punya empedu, kita ambil limpa. Limpa ni kita akan timbang. Contoh limpa tu beratnya 650 gram. Limpa kecil je. Kekanak Zina pernah tengok limpa kan? Pernah Ustaz, ada. Dia kecil je. Okey? Maknanya kalau limpa tu 650 gram, maknanya berat bersih lembu tu 65 kilogram. Berat bersih daging. Tolak tulang, tolak perut, tolak benda lain lah. 65 kilogram. Maknanya 65 kilogram tu akan dibahagikan kepada 3. Peserta, fakir miskin dan juga qari'ah. Maka 1 peserta mungkin 1/3 tu mungkin akan dapat dalam 21 kilogram macam tu. Maknanya akan dibahagikan pada 7 peserta. Barulah kita akan dapat nilai 1 peserta dapat berapa. Setiap peserta akan dapat bahagian dalaman, akan dapat tulang untuk diberikan. Cuma kepala tu pihak masjid dan surau tak sediakan untuk siapa yang nak siang. Kalau ada peserta nak, saya akan hantar kepala tu dekat rumah sekali. Tu saja. Memang orang surau masjid tak pandai siang kepala. Kepala ni kena pandai siang. Memang kepala tu ada. Okey? Dalaman semua akan diberi. Okey, selesai. Kalau mengikut sunnah Nabi SAW, bahagian yang perlu kita ambil, antara kata ulama, daging. Contoh kita dapat 3 kilo lebih. 1 orang peserta. Maknanya kita ambil segenggam, lepas tu yang lain kita sedekahkan pada fakir miskin. Itu antara sunnah Nabi. Lebih baik, kata ulama, tak ambil langsung. Tetapi hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya padanya daging korban itu ada keberkatan. Nak ambil bahagian kita boleh, nak ambil segenggam boleh, tak ambil langsung boleh. Kalau nak rasa berkatnya daging korban tu, ambil bahagian kita. Dan bahagian itu akan dihantar kepada rumah pengurusi Gubernur Iman, Puan Rosniati. Cuma untuk penghantaran jauh, Kelantan, Perak ataupun di mana-mana, saya tak bolehlah nak hantar, takut daging itu menjadi busuk. Cuma apa yang boleh saya katakan, insya-Allah saya akan uruskan daripada A to Z, daripada gambar pemilihan lembu sampai sembelihan dan pengagihan. Dan lembu ni dihantar bukan di masjid yang sudah ada banyak lembu. Kita akan pergi cari satu surau yang tidak mampu jemaahnya untuk membeli lembu ataupun kambing. Maka kita akan memberi kepada tempat yang memerlukan sahaja. Di kawasan surau saya lah. Macam tahun lepas kita bawa lembu tu dan kambing di Musalla Wan Selayang. Memang kat tempat tu every year susah nak ada. Sebab keadaan penduduk di situ kan, mungkin kewangan yang tak mencukupi. Dan tahun ini juga saya akan pilih satu surau. Mungkin surau Istiqamah, Blok Kamar. Di sini memang tak ada lembu dan kambing. Sebab tahun lepas pun diorang dapat kambing seekor, mereka masak dan makan dalam jumlah 400 ke 500 orang. 1 ekor kambing. Maknanya diorang ada dapat 1 ekor kambing je untuk kawasan situ. Maka kalau kita dapat jumlah lembu, tengoklah berapa bilangan yang nak masuk, kita akan agihkan kepada surau Istiqamah Blok Camar.
Semua bahagian peserta saya akan bagi. Akan dihantar oleh driver saya ke rumah Bonda Rosniati pada hari raya pertama. Semua akan dapat. Cuma yang jauh-jauh masuk tu tak bolehlah nak hantar sebab takut daging akan membusuk. InsyaAllah. Dan saya harap saya tak memaksa untuk masuk dengan saya. Kalau boleh ada kelebihan dalam bab rezeki, masuklah kat mana-mana pun kita nak masuk. Cuma pesan saya, okey? Pesan saya dalam bab korban ini, jangan memilih-milih murah ataupun mahal. Ada orang dia suka pilih, buat kat Kemboja lah, buat kat luar negara. Sebab apa? Sebab murah. Itu satu niat yang sangat perlu dielak. Sebab nama pun korban. Korban ini, kata ulama, benda yang kita sayang. Paling kita sayang adalah duit. Tapi kalau memang kita duit tak ada, memang mampu untuk korban di luar negara, dengan jumlah yang sedikit nilainya 300.5, maka pergilah. Tapi kalau kita mengelak untuk takut keluar duit banyak dan memilih kerana murah, itu di situ ditegah oleh ulama. Kena jaga-jaga bab tu. Sebab kita setahun sekali kita bayar untuk kita masuk korban ni hanya 800.5, 100 setahun sekali. Kita bayar kereta kadang sebulan sekali 600, 700 lebih. Tapi ni korban sekali. Ingat amalan ni sangat besar dan Allah suka pada hari padanya 10 Zulhijjah. Semua A to Z saya akan uruskan daripada penghantaran sampailah agihan daging. Cuma bila yang saya kata tutup 15 hari bulan, kenapa? Kita beraya 29 hari bulan. Sebab bila masuk Zulhijjah, maka haram bagi bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban tidak boleh mencukur bulu, memotong kuku. Makna bila kita habiskan 15 bulan, masuk Zulhijjah, kita akan terapkan larangan-larangan supaya kita boleh dapat beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tutup lewat, baru kita masuk, maka kita tak dapat fadilat yang dijaga-jaga tegah tadi. Maknanya kita nak menjaga. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong kumis, bulu-bulu yang ada pada tubuh kita. Start bermula 1 Zulhijjah. Maka 1 Zulhijjah tu bermula 20 hari bulan. Ataupun 19 hari bulan 6. Maka 15 hari bulan tu dah ada nama pada saya pergi cari lembu. Maknanya saya akan pesan pada Kekanda Azrina bahawasanya siapa yang masuk ibadah korban atau peserta yang telah masuk dalam ibadah korban Gema Nur Iman disyaratkan dengan larangan-larangan yang telah termaktub dalam hadis Nabi SAW, seperti motong kuku, semua-semua itulah. Barulah kita nampak struktur ibadah tu nampak lebih detail. Kalau kita ambil sampai hujung-hujung, orang tu potong kuku, potong kumis, macam kita tak nampak cantik. Sebab selepas kita sembelih, barulah seseorang tu boleh potong kuku dan juga apa-apa bulu sekalipun pada tubuh badan mereka. Hukumnya begitu. Sebab tu saya nak jelas, sebelum 15 hari bulan tu kita tutup. Siapa yang berhajat, siapa yang nak memberi, segeralah. Jangan henti-hentikan. InsyaAllah setiap peserta yang duduk di kawasan berdekatan boleh ambil daging tersebut. InsyaAllah. Saya rasa takat tu dulu. Mungkin ada yang tak jelas ataupun jelas. Jelas tak? Jelas tak? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz nak tanya. Kalau kita duduk Kelantan ni nak korban kat tak payah ambil daging lah. Mana nak ambil daging Cik Ha? Pergi sampai sana dah habis beku dah. Dah habis busuk. Tak, Cik Ha kata malu nak tak payah ambil daging lah tapi nak korban. Boleh Cik Ha. Sedekah. Dia masuk. Boleh, Cik Ha, je. boleh. Nanti kita sedekah daging Cik Ha tu. Lah tanya ni. Ustaz, saya punya bahagian saya tak nak. Macam mana Ustaz? Saya akan masuk Cik Ha punya bahagian pergi dekat untuk agihan Qari'ah ataupun pada fakir miskin. Itu masukkan pada fakir miskin. Tu tanya tu. Ada dah kata lembu tu berapa ratus satu bahagian. Semua dah ada dah. Semua dah detail dah. 800.5 satu bahagian. Ada berapa ekor lembu tu? Saya belum lagi dapat detail. Sebab kita duit tak ada. Kalau kita main tempah Tunggu dulu Cik Ha. Kita baru hantar ke grup. Kita tengok berapa orang nak masuk. Barulah Ustaz ni. Bukannya Ustaz boleh tak tentu berapa ekor. Seekor ke 2 ekor ke. Tengok kepada yang nak masuk. Ya. Kalau Ustaz ada stok lembu. Ustaz tak bela lembu. lembu. Saya bela perut. Nanti ada cukup contoh
kita dapat 3 bahagian. 3 ekor lembu, 3 ekor lembu lah kita pergi. Macam tahun lepas ada 2 orang bagi kambing kat saya. Saya uruskan kambing, saya kata ni kambing Mak Wan. Tahun lepas Mak Wan bagi kambing. Saya sembelih je Mak Wan kata nak sikit Ustaz boleh, saya bagi. Memang bahagian Mak Wan. Yang lain kita buat masak ataupun sedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang sepatutnya lah. InsyaAllah. Okey, jelas. Nanti kalau nak masuk sila direct lah dengan Bonda Norini ataupun Bonda Basrah dalam program. Kita tak ada apa-apa. Cuma niat ni untuk kita ada satu aktiviti untuk Gemar Nur Iman. Itu saja. Maknanya setiap tahun. Sebab kita dah mula tahun lepas. Maknanya every year. Tak kira lah dapat seekor 2 tak apa. Kita akan hantar pada orang yang tak ada lembu untuk bagi mereka makan. InsyaAllah. Itulah sepatutnya. Wallahualam. Tak ada kos melibatkan saya sebagai perantaraan. Ni dalam fiqh muamalat kena jelas. Saya tak ambil apa sebarang kos pun. Saya tolong A to Z kerana lillahi ta'ala. Wallahi. Saya kena bagi tahu. A to Z tak ada melibatkan saya. InsyaAllah. Wallahualam. Sekadar itu dulu. Jelas lah. InsyaAllah jelas. Ustaz dah terangkan yang tadi ke saya yang terlepas. Saya rasa macam saya dengar semua. Yang pasal apa, yang lebih afdal. Rasulullah sendiri sebenarnya ambil angin segenggam kan? Dah. Dah Ustaz dah beritahu dah tadi tu. Dah beritahu dah. Minta maaf, berangan lah tu. Alah berangan lah tu. Baik. Saya ambil. Berangan lah tu. Ustaz, nanti Bonda Norini tutup nak pergi ambil anak sekolah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Masuk pada doa dulu. Ambil Itu je lah doa penutup. Sikit je. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Jumpa lagi.